Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua murid-murid. Apa khabar semua? Sihat ke? Okey, saya Cikgu Umair bin Muhammad, Cikgu Bahasa Melayu kamu semua. Jadi hari ini kita akan memulakan sesi pembelajaran kita dengan bacaan Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah murid-murid. Dah bersedia untuk belajar hari ini? Okey, baik. Semua lihat apa yang anda dapat lihat di skrin sekarang. S-K-O-P, Scope. Apa dia? Scope. Ya, betul. Apa itu scope? Sebelum tu saya nak tanya, masih ingatkah kamu tentang pembelajaran kita yang lepas berkenaan dengan frasa membina ayat? Frasa membina ayat. Jadi hari ni saya nak kamu semua belajar berkenaan dengan frasa membina ayat ini, tapi cikgu nak mudahkan cara kamu belajar dengan menggunakan teknik skop ini. Apa itu skop? Mari kita belajar. Okay, murid-murid, kamu lihat di paparan skrin ada huruf-huruf iaitu S, K, O, P. Skop. Apa itu skop? Okey, baik, kita lihat. S itu adalah subjek. K, kata kerja. O, objek. Dan P, penerangan. Kita ulang. S, subjek. K, kata kerja. O, objek. P, penerangan. Okey, baiklah. Apakah subjek, kata kerja, objek dan penerangan ini? Baiklah, marilah kita lihat seterusnya berkenaan apa yang kita nak belajar hari ini. Okey murid-murid, yang pertama sekali S. Daripada skop tadi, S iaitu subjek. Apa itu subjek? Jangan risau, jangan rusing, jangan sakit kepala. Ingat, bila subjek ni adalah kata nama. Apa dia? Kata nama. Contohnya, okey, seperti manusia, haiwan, barang dan sebagainya. Dan juga kita boleh panggil, contohnya kalau manusia, dia ada nama. Siapa dia? Pak Abu, Ibu, Ayah ataupun nama orang. Apa dia? Kasim, Zakaria, Osman dan sebagainya. Kalau haiwan, contoh haiwan tu ada nama. Apa dia? Si putih, si belang, si tompok dan sebagainya. Dan juga kalau barang seperti jam, meja, apa lagi? Rak kasut dan sebagainya. Okey, apa itu subjek? Adalah kata nama. Murid, seterusnya huruf K. Okey, daripada skop tadi, huruf K. Yang kedua, K iaitu apa? Kata kerja. Ulang semula. K, kata kerja. Okey, apa itu kata kerja? Poin yang pertama, menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Okey, kita ulang. Menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Contohnya, menyiram, berdiri, melukis, menyanyi dan sebagainya. Ia adalah perbuatan. Kata kerja ni adalah perbuatan. Tak kisahlah perbuatan manusia ke, haiwan ke, tapi ia adalah perbuatan ataupun kita panggil kata kerja. Perbuatan lah, kerja ni perbuatan. Okey? Baiklah, kita pergi kepada skop huruf yang ketiga, iaitu objek. Objek. Okey, apa itu objek? Okey, kat sini kita bagi tahu objek ialah barang yang boleh disentuh oleh seseorang. Okey, yang kedua,
Objek merupakan penyambut kepada kata kerja. Okey, lihat dalam kotak yang saya sediakan. Okey, di sebelah kiri kata kerja, di sebelah kanan adalah objek. Contohnya kata kerja tadi, perbuatan. Apa dia? Okey, kita lihat. Menyiram. Menyiram. Objek dia pokok. Objek dia pokok. Contohnya kata kerja dia apa? Menyiram. Menyiram pokok. Yang kedua, memegang. Kalau orang Johor panggil pegang. Kan? Pegang. Itu adalah perbuatan. So, kata kerja dia adalah memegang. Objek dia kayu. Memegang kayu. Memegang kayu. Contoh yang ketiga, kata kerja dia adalah membeli. Membeli. Objek dia ialah sayur. Sayur. So kita gabungkan membeli sayur. Membeli sayur. Ini adalah contoh-contoh sahaja. Murid-murid perlu faham dan boleh ciptakan kata kerja dan objek kamu sendiri. Cuba berikan contoh satu. Ya, betul. Apa dia? Contohnya, menaiki tangga. Menaiki tangga. Kata kerja menaiki, objek dia tangga. Menaiki tangga. Okey, baik. Baiklah, seterusnya skop bagi huruf yang keempat, iaitu P. Apa dia P? Penerangan. Penerangan. Baiklah, apa itu penerangan? Menghuraikan kata kerja dan objek untuk menjadikan ayat lebih gramatis dan menarik. Apa itu gramatis? Gramatis adalah menarik, cantik, lebih tertarik bila kita baca. Seterusnya, menggunakan soalan di mana, bagaimana, dengan siapa dan sebagainya. Mari kita lihat kotak yang ada di bawah. Okey, kotak yang pertama bagi kata kerja, kotak yang kedua bagi objek, kotak yang ketiga adalah penerangan. Okey. Mari kita fokuskan perkataan yang diwarnakan berwarna merah, iaitu bahagian penerangan. Okey, mari kita lihat contoh yang pertama pada baris yang pertama. Menyiram pokok di luar rumah. Menyiram pokok di luar rumah. Lihat, penerangannya di luar rumah. Di luar rumah ini menjelaskan ataupun menerangkan keadaan menyiram pokok. Menyiram pokok. Mari lihat contoh yang kedua. Memegang kayu untuk dibawa ke dapur. Memegang kayu untuk dibawa ke dapur. Mari lihat penerangan dia. Untuk dibawa ke dapur. Untuk dibawa ke dapur ini adalah penerangan ataupun menjelaskan keadaan memegang kayu itu. Okay, mari lihat contoh yang ketiga. Membeli sayur kangkung. Membeli sayur kangkung. Lihat penerangan dia. Kangkung. Siapa kangkung ni? Kangkung ni adalah sayur. Kenapa dengan sayur kangkung? Kerana ia dibeli. Okey. Saya harap kamu semua dapat faham apakah kata kerja, objek dan juga penerangan. Dekat sini kita fokuskan bahagian penerangan lah. Kat sini juga murid-murid boleh cipta sendiri ayat menggunakan kata kerja, objek dan juga penerangan ni. Mari saya berikan contoh kepada murid-murid pada contoh yang kedua tu. Okey, memegang kayu. Penerangan tu boleh kita beri contoh yang lain. Okey, saya beri contoh dia. Memegang kayu untuk menghalau anjing. Memegang kayu untuk menghalau anjing. Contoh saja. Okey. Baiklah murid-murid, pada bahagian ini kita lihat contoh yang diberikan berdasarkan gambar.
Lihat gambar tu. Ada siapa? Ada keluarga sedang melakukan aktiviti di ruang tamu. Okey, mari lihat contoh yang pertama. S untuk adik, K tidur, O buayan, P sebelah ibu. S tadi apa? S subjek, K kata kerja, O objek, P penerangan. Mari lihat. Adik tidur buayan sebelah ibu. Kalau kita menggunakan ayat yang lengkap, adik sedang tidur di dalam buayan sebelah ibu. Contoh yang kedua. Kakak membawa air kopi panas. Mari kita lengkapkan ayat ini. Kakak sedang membawa air kopi yang panas. Okey. Mari lihat contoh yang ketiga. Ahmad membaca buku di atas meja. Mari kita lengkapkan contoh yang ketiga ini. Ahmad sedang membaca buku bahasa Melayu di atas meja. Di sini kita dah lengkapkan frasa-frasa untuk jadikan ayat. Murid, sekarang kita di bahagian ujian pengukuhan. Okey, di sini saya sediakan gambar dan juga kotak-kotak yang perlu kamu isikan dengan perkataan-perkataan yang sesuai untuk skop yang telah kita belajar. Okey, mari kita lihat gambar tu. Okey, apa aktiviti yang telah dilakukan oleh keluarga tersebut? Mereka berada di dalam rumah dan sedang buat aktiviti mengemas rumah. Okey, di sini kamu boleh ciptakanlah, okey, frasa-frasa ataupun ayat-ayat untuk kamu letakkan di dalam kotak-kotak mengikut skop yang sesuai. Okey, selamat mencuba. Dan di mana kamu perlu buat ni? Kamu buat di buku tulis PDPR. Lepas selesai, okey, kamu boleh snap gambar latihan kamu dan kamu hantarkan di dalam Google Form yang saya sediakan. Kamu tekan link dan hantar dalam Google Form tu.